silap aku kali ini. Kalaulah aku tidak buat kerja ini, semua ini tidak akan berlaku. Ini dokumen. Dia untuk kau. Teruskan. Jangan risau, Tok. Settle. Demi wang, aku lupa halal dan haram. Bos, kontraktor saya dah deal. Bos hanya sign. Okey, bagian aku macam biasa. Semuanya berjalan lancar sehinggalah aku dijemput. Assalamualaikum. Kami daripada SPRM, sila ikut kami ke Ibu Jabatan. Rasuah adalah satu kesalahan jenayah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Anda boleh dihukum penjara selama 20 tahun maksima dan denda tidak kurang 5 kali nilai suapan atau RM10,000 Malaysia minima atau mana-mana yang lebih tinggi. Assalamualaikum semua. Kamu semua apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami berdua sihat sahaja. Kamu pula apa khabar Hamizah? Alhamdulillah saya pun sihat sahaja. Kamu berdua tahu tak, kes rasuah dalam negara kita semakin berleluasa dan hal ini amatlah membimbangkan. Betul tu Hamizah, berita berkenaan dengan rasuah ini saya sering kali terpapar di berita dan akhbar. Saya juga ada melihat berita berkenaan rasuah ini beberapa hari yang lalu. Namun begitu, saya tertanya-tanya apakah maksud rasuah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rasuah didefinisikan sebagai penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu melakukan sesuatu perbuatan. Rasuah juga boleh ditakrifkan sebagai sebarang pemberian atau suapan bertujuan membenarkan kepalsuan dan memasukkan kebenaran. Suapan boleh terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi perkhidmatan, jawatan, upah dan sebagainya. Bentuk kesalahan rasuah terbahagi kepada 4. Pertama sekali, meminta atau menerima rasuah. Contohnya, Ahmad meminta Irfan memberikannya duit agar rahsia ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Irfan tidak akan dibongkarkan atau diceritakan kepada orang lain. Berdasarkan contoh ini, duit yang diminta oleh Ahmad itu boleh dikira sebagai rasuah. Sebenarnya, rasuah bukan sahaja dikira dalam bentuk wang, tetapi boleh juga dalam bentuk hadiah, kenaikan pangkat dan sebagainya. Kedua, menawarkan atau memberikan rasuah. Contohnya, Irfan memberikan duit kepada Ahmad agar kesalahannya tidak tersebar. Bentuk kesalahan rasuah yang ketiga pula ialah menyalahgunakan jawatan untuk kepentingan tertentu. Contohnya, dalam sesebuah syarikat, seorang majikan memberi rasuah kepada pekerjanya untuk merahsiakan sesuatu hal bagi menjaga baik nama dirinya dan tidak menjatuhkan nama syarikat. Keempat pula ialah mengemukakan tuntutan palsu. Maksudnya, seseorang itu menipu dengan mengemukakan maklumat yang tidak benar untuk menuntut sesuatu, sama ada dari segi wang atau sebagainya. Hukum melakukan rasuah adalah haram dalam Islam. Buktinya, Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah sebahagian daripada kalian memakan atau mengambil harta sebahagian orang lain antara kalian dengan jalan yang batil, iaitu salah dan haram. Dan janganlah pula kalian menghulurkan harta kalian, iaitu memberi rasuah kepada pihak yang mengendalikan hukuman, iaitu pemerintah yang berkuasa dan para hakim, supaya kalian dapat memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui akan salahnya perbuatan itu. Daripada surah ini, jelaslah Allah melarang umatnya melakukan rasuah kerana rasuah itu merupakan perbuatan yang salah. Dalam ayat ini juga, saya ada menyebut perkataan batil. Batil merupakan sesuatu yang salah, yang caranya tidak halal, iaitu haram. Kita semua tahu bahawa hukum melakukan perkara haram adalah berdosa. Fakta
Faktor yang mendorong seseorang itu melakukan rasuah boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Bagi faktor dalaman, rasuah berlaku disebabkan wujudnya peluang. Kajian yang dilakukan oleh Profesor John Hogarth, seorang pensyarah di University of Canada berkata, rasuah berpunca daripada sifat tamak dan kerana wujudnya peluang. Setiap manusia, apabila keperluan asas mereka seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian telah mencukupi, mereka akan berkeinginan mahukan lebih daripada itu walaupun di luar kemampuan mereka. Ini dinamakan sifat tamak. Oleh kerana sifat tamak inilah, ia telah membuka ruang dan peluang kepada mereka untuk memberi dan menerima rasuah. Contohnya, prosedur yang mempunyai sistem tapisan yang banyak sebelum diluluskan menyebabkan seseorang yang tidak sabar menunggu menggunakan rasuah sebagai jalan pintas dalam mendapatkan kelulusan sesuatu projek dengan cepat. Perkara seperti ini kebiasaannya berlaku di pejabat tanah bagi mempercepatkan urusan yang memakan masa berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Peluang ini terlihat lebih luas kiranya kedua-dua pihak saling bekerjasama untuk memenuhi keinginan masing-masing dengan membiasakan kegiatan rasuah sebagai jalan pintas dalam mencapai satu tujuan. Faktor dalaman yang kedua ialah disebabkan kelemahan peribadi seperti kurangnya didikan agama dan iman serta takwa dalam diri. Perkara ini berlaku kerana individu itu sendiri yang kurang menghayati dan memahami konsep pahala dan dosa serta konsep kerja sebagai satu ibadah. Mereka ini bersikap tamak dan ingin cepat kaya dengan mengambil langkah menggunakan rasuah sebagai jalan mudah. Jelas sekali, tanpa penghayatan agama, seseorang akan melakukan sesuatu perkara mengikut kehendak dan kepuasan hati, tanpa memikirkan soal dosa. Beralih kepada faktor luaran pula, rasuah berlaku disebabkan oleh tekanan kewangan dan kerja. Kebanyakan mereka yang melakukan rasuah mengalami masalah-masalah seperti hutang, tunggakan bil, inginkan gaya hidup mewah, terlibat dengan dadah, alkohol dan sebagainya. Malah, kos sara hidup yang semakin hari semakin meningkat juga menyumbang tekanan kepada pekerja-pekerja kerana gaji yang diberi tidak seiring dengan kenaikan kos sara hidup, terutamanya mereka yang mempunyai isteri dan anak yang ramai. Faktor luaran yang kedua ialah berkaitan dasar negara. Di Malaysia, hukuman yang dikenakan kepada pesalah rasuah adalah tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan dan akhirnya menyebabkan jenayah tersebut hampir menjadi amalan dalam masyarakat kita. Antara kesan aktiviti rasuah ini ialah akan berlaku penganiayaan terhadap orang yang sepatutnya berhak mendapatkan sesuatu seperti projek pembinaan dan seumpamanya. Ini akan menimbulkan pula kesan jangka panjang di mana orang yang dianiaya itu akan turut melakukan rasuah pada lain waktu agar pekerjaan yang lain akan jatuh ke tangannya pula. Kesan yang kedua ialah menyemarakkan perasaan dendam dan api kemarahan sehingga boleh mencetuskan permusuhan. Hal ini biasanya akan terbit dari pihak yang merasa dianiaya yang mengetahui haknya jatuh ke tangan orang yang memberi rasuah. Kesan yang ketiga ialah tidak akan ada keadilan dalam keputusan yang dibuat oleh hakim di mahkamah. Akibat rasuah, orang yang sepatutnya bersalah lepas bebas dan orang yang tidak bersalah pula masuk penjara. Terusnya ialah kesan terhadap individu. Antara kesan yang akan dihadapi oleh individu sekiranya dia menerima ataupun memberi rasuah ialah akan kehilangan pekerjaan, kejatuhan moral atau maruah, menerima hukuman, menghancurkan keharmonian hidup berumah tangga, keluarga terabai. Seterusnya, aktiviti rasuah ini turut memberi kesan kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan disebabkan mengetepikan hak-hak orang tertentu, menggalakkan jenayah dan melindungi penjenayah, membebankan golongannya orang susah dan memburukkan lagi taraf kemiskinan kerana sumber-sumber yang telah ditetapkan bagi membantu rakyat miskin diselewengkan. Selain itu, aktiviti rasuah turut memberi kesan kepada negara. Kesan yang pertama ialah menjejaskan kecekapan dan integriti pentadbiran,
menjejaskan sosial serta kestabilan politik dan keselamatan, tumpuan pembangunan tidak seimbang, kenaikan kos barang dan perkhidmatan, mengurangkan pendapatan negara dan seterusnya menurunkan mutu dan kualiti kerja atau produk yang dihasilkan. Terdapat beberapa cara atau langkah yang difikirkan boleh mengurangkan masalah rasuah ini daripada berleluasa. Antaranya ialah kembali kepada Islam dengan menyebarkan kefahaman terhadap konsep Islam kepada masyarakat seperti menjelaskan hukum hakam Islam mengenai perbuatan rasuah dan mengenal pasti perbuatan yang diredai dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, didikan agama Islam sejak dari usia kecil juga perlu diterapkan agar membentuk peribadi Muslim yang beriman dan bertakwa kerana dengan adanya iman dan takwa, ianya boleh menghalang seseorang itu daripada melakukan kejahatan. Seterusnya ialah membentuk individu beretika mulia dengan menanam sikap amanah, jujur, menyuruh kepada melakukan kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Selain itu, kita juga boleh menerapkan sikap minat belia-belia untuk mempelajari kitab-kitab agama dan sebagainya. Memperbanyakkan dan mengutamakan aktiviti-aktiviti keagamaan seperti membaca, menghafal dan merenung isi kandungan Al-Quran serta mengkaji hadis-hadis dan kitab-kitab agama. Selain itu, kita juga boleh membentuk peribadi Muslim kepada seorang yang mahu mengubah sikap diri sendiri daripada yang jahat kepada yang terpuji. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, tafsirnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Langkah lain yang boleh kita ambil bagi mengatasi aktiviti rasuah ini adalah dengan memberi kefahaman yang jelas tentang makna dan tujuan hidup yang sementara ini. Terimalah ketentuan Allah dengan redha dan berlapang dada. Selain itu, kita juga boleh membersihkan jiwa dengan menanamkan kerohanian Islam, menjauhkan diri daripada sifat memaukan hak orang lain. Seterusnya, kita juga boleh merapatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala menerusi amalan ibadat yang wajib dan sunat seperti sembahyang sunat, berpuasa, berzikir, membaca Al-Quran dan berselawat. Akhir sekali, pihak yang berwajib juga boleh menjalankan hukuman takzir bagi memberi pengajaran kepada pelaku rasuah dan juga untuk orang ramai mengambil iktibar dengan hukuman tersebut. Isu rasuah boleh disifatkan sebagai masalah sejagat yang tidak pernah berkesudahan sama ada membabitkan individu, masyarakat maupun pemimpin. Di negara ini, pertukaran pemimpin silih berganti, namun masalah berkaitan rasuah dan pecah amanah membabitkan pemimpin sering dilaporkan saban tahun. Melihat laporan Indeks Persepsi Rasuah CPI 2021, Malaysia berada di kedudukan ke-62 berbanding kedudukan ke-57 pada 2020. Satu situasi yang tidak seharusnya berlaku bagi negara Islam seperti Malaysia. Dalam konteks semasa, kajian persepsi keberkesanan tindakan pencegahan rasuah oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2020 menunjukkan tanggapan masyarakat terhadap rasuah dalam politik paling tinggi iaitu 79.3%. Sukar untuk menolak hakikat kerana mutakhir ini masyarakat sering dihidangkan dengan isu rasuah, lebih-lebih lagi membabitkan pemimpin negara. Misalnya, pada September 2021, Malaysia dikejutkan dengan kes rasuah pemimpin dalam organisasi kerajaan iaitu Pegawai Kanan SPRM sendiri. Dalam Islam, perbuatan rasuah dan seumpamanya dilarang sama sekali ke atas umatnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kamu makan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan salah dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Baqarah ayat 188. Ayat berkenaan amat jelas Allah Subhanahu Wa Taala melarang perbuatan rasuah. Ini kerana rasuah sama memberi atau mengambilnya adalah haram dan dicela. Mengapa orang Islam masih terima rasuah meskipun Al-Quran menjelaskan pengharaman kepada pemberi dan penerima rasuah?
Mengapa isu ini terus membelenggu? Adakah disebabkan oleh sifat tamak dalam diri individu tersebut? Hakikatnya, isu ketirisan integriti dalam semua golongan perlulah kepada penyelesaian secara akar umbi supaya tidak terus membara dalam kalangan masyarakat sejagat dan semuanya boleh dibendung dengan adanya pucuk kepimpinan yang telus. Umumnya, kepimpinan adalah aspek penting perlu diberikan tumpuan bagi melahirkan individu yang berintegriti, jujur dan amanah di sesebuah negara. Rasulullah SAW meninggalkan dua sumber utama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup Muslim. Kedua-duanya bukan sahaja penting bagi tujuan ibadah tetapi untuk keseluruhan aspek dalam kehidupan. Umat Islam digalakkan untuk mengamalkan 4 sifat utama Nabi Muhammad SAW iaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatanah sebagai salah satu usaha untuk menghapuskan amalan rasuah dan salah guna kuasa. Sifat amanah, tabligh dan fatanah dimiliki Rasulullah menjadikan baginda idola yang wajar dicontohi sehinggakan baginda diberi gelaran Al-Amin kerana sifat amanah dan jujur ketika memimpin negara. Pada era kepimpinannya, Rasulullah SAW pernah ditawarkan pangkat, harta, wanita dan kuasa oleh kaum Quraisy. Namun, baginda tidak pernah sama sekali menerima perkara yang ditawarkan. Dalam hal ini, baginda menentang sekeras-kerasnya amalan rasuah sebagaimana hadis diriwayatkan Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah bahawa Sayyidina Abdullah ibnu Am radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Justeru, untuk menghindari segala bentuk amalan rasuah, seseorang perlulah kembali kepada sumber utama yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Berbincang lanjut mengenai isu ini, Abdullah Rahawa antara sahabat yang turut memiliki kepribadian mirip baginda tidak hanya dikenali sebagai penyair kesukaan Rasulullah tetapi juga terkenal sebagai sahabat yang tegas dan jujur. Sifat jujur dimiliki beliau menjadi masyhur kerana begitu tegas menolak amalan rasuah. Peristiwa ini berlaku ketika beliau diarahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengira kurma sebagai menetapkan jizyah penduduk Yahudi di wilayah Khaybar. Ketika itu, Abdullah ditawarkan dengan pelbagai perhiasan supaya beliau mengurangkan jumlah jizyah ke atas mereka. Namun, beliau tegas menolak tawaran penduduk Khaybar di samping lantang menyatakan amalan rasuah adalah haram. Justeru, ketegasan sebegini haruslah ada dalam diri setiap individu, bukan sewenang-wenangnya menerima suapan asal sahaja memberi beruntungan kepada diri sendiri. Banyak lagi sirah mengisahkan kepimpinan Rasulullah dan sahabat. Sememangnya mereka model kepimpinan lebih pragmatik untuk diteladani. Kepimpinan berpaksikan syariat, tauhid dan akhlak sebagai asas utama perjuangan memanifestasikan kepimpinan bebas daripada rasuah. Meskipun mereka hidup pada zaman yang tidak moden sebagaimana hari ini, harta dan kedudukan tidak berjaya menggelapkan mata mereka untuk terjebak dengan rasuah. Berbeza pada era kepimpinan masa kini agak menyedihkan kerana dipenuhi dengan gaya hidup serba moden dan selesa menjadikan ramai individu, masyarakat ataupun pemimpin bersikap lebih tamak tanpa menghiraukan halal dan haram. Perlu ditegaskan, pemimpin adalah tunjang dalam sesebuah kepimpinan. Setiap perbuatan dilakukan bukan sahaja penentu keampuhan sesebuah kepimpinan tetapi juga cerminan kepada pengikutnya. Jika seseorang pemimpin berada di jalan yang salah, pecah amanah dan rasuah menjadi makanan kehidupan, maka tidak seharusnya masyarakat menjadikan sebagai figura yang harus dicontohi. Dalam hal ini, setiap pengikut dalam sesebuah kepimpinan haruslah mendalami peribahasa, jangan bercermin di air keruh dan mengambil pepatah, jika baik jadikan teladan, yang jahat jadikan sepadan. Ayat kelima dalam surah Al-Ma'idah menceritakan tentang sikap orang Yahudi yang mengamalkan sikap rasuah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka memakan segala yang haram, rasuah dan sebagainya. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberi isyarat kepada umat Islam supaya jangan meniru perangai orang Yahudi yang suka mengamalkan rasuah. Dengan amalan rasuah ini, maka akan timbul pelbagai tuntutan palsu, pentadbiran yang lemah, ketidakjujuran dan penganiayaan. Ia juga akan merendahkan martabat seseorang kerana keputusan yang dibuat boleh dibeli dengan wang ringgit.
Oleh itu, wujudlah kejahatan dan pembahagian yang tidak seimbang. Situasi ini akan menjadikan mereka yang mempunyai kuasa, wang dan harta mempunyai kelebihan lain, bermaharajalela dan mewujudkan situasi wang adalah kuasa. Rasuah adalah antara jenayah yang paling berbahaya. Akibat amalan rasuah yang berlaku, seseorang akan mengundang kutukan Allah dan Rasulullah, bukan hanya ke atas diri perasuah dan penerima rasuah sahaja. Orang yang bertindak sebagai perantara kedua-duanya malah boleh mengundang musibah dan bala bencana kepada seluruh negara. Yang lebih menakutkan lagi, jika perasuah itu dilakukan oleh penguasa di sebuah negara yang majoriti rakyatnya beragama Islam, sehingga dengan perlakuan yang tidak bermoral itu, akhirnya imej Islam menjadi buruk di mata rakyat bukan Islam. Rasuah amat dikeji dan diperangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanifestasikan wahyu dan perintah daripada Allah. Justru umat Islam perlulah mempelajari dan memahami selok-belok ilmu kepimpinan yang diaplikasikan oleh baginda agar terjamin kelestarian badatun tayyiban wa rabbun ghafur. Firman Allah yang bermaksud, dan janganlah kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim supaya kamu dapat mengambil sebahagian daripada harta orang dengan cara berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Pemilikan harta secara batil atau penipuan tidak menjanjikan ketenangan dan kesenangan yang sebenar, malah hukumnya haram dan tiada keberkatan. Rasulullah mengingatkan kita melalui sabdanya yang bermaksud, tidak akan masuk syurga daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, api neraka lebih layak baginya. Riwayat Imam Ahmad. Masyarakat perlu sedar dan maklum setiap kategori rasuah yang digariskan oleh SPRM dan undang-undang agar terselamat daripada amalan yang merosakkan ini. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah, penerima rasuah dan perantara yang bersifat antara kedua-duanya. Isu rasuah yang lenyap antara pemimpin dan rakyat memperjuangkan integriti dan mengamalkan dalam segenap aspek kehidupan. Integriti menagih keberanian dan kecekalan hati serta minda. Lembaran sejarah Islam telah membuktikan pembentukan karakter Rasulullah yang tinggi integriti ketika menjalankan perniagaan tuannya di negara Syam. Tuntasnya, baginda digelar Al-Amin yang boleh disinonimkan dengan integriti. Satu lagi contoh integriti Rasulullah dalam penghakiman iaitu kisah yang popular dalam masyarakat Islam di mana baginda bersumpah sekiranya anak anda Sayyidina Fatimah radhiyallahu anhu mencuri, nescaya baginda akan memotong tangannya. Umum mengetahui bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu merupakan anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah contoh dan model yang mesti diikuti oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melestarikan ajaran Islam dan memanifestasikan iman dan takwa kepada Allah. Perlu diingatkan bahawa betapa jijiknya perbuatan suapan dan lahapan rasuah. Apatah lagi jika sekiranya ianya menjadi darah daging dan disuap pula kepada hasil kepada keluarga. Oleh itu, sebagai Muslim yang saling menyayangi saudara se-Islam, kita hendaklah mendidik masyarakat seperti melentur buluh biarlah dari rebungnya tentang buruknya rasuah dan mengambil tindakan yang wajar bagi membendung gejala ini agar hidup sentiasa diberkati oleh Allah. InsyaAllah. Kesimpulannya, rasuah adalah perkara yang amat dilarang oleh syarak. Bahkan mereka yang terlibat dengan amalan rasuah akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan rasuah juga termasuk dalam perkara memakan harta orang lain dengan jalan yang salah. Kesannya, setiap daging yang tumbuh dengan sesuatu yang haram, maka nerakalah yang lebih utama bagi orang-orang tersebut. Hikmah di sebalik pengharaman Islam terhadap sumber-sumber pencarian yang tidak halal ini, Islam telah mencapai beberapa matlamat sosial dan ekonomi. Pertama sekali, menjalin hubungan antara manusia berdasarkan prinsip keadilan, persaudaraan, penjagaan kehormatan dan pemberian hak kepada orang yang berhak. Kedua, Islam telah menghapuskan faktor utama yang menyebabkan lebarnya jurang perbezaan ekonomi antara kelompok dan status masyarakat. Keuntungan yang keterlaluan kebanyakannya datang daripada sumber yang haram. Berbeza dengan jalan yang baik, ia selalu mendatangkan keuntungan yang sederhana dan logik. Ketiga,
mendorong manusia agar bekerja keras dan berusaha kerana haram memakan harta secara salah iaitu bukan berdasarkan pulangan hasil usaha atau tanpa berkongsi dalam keuntungan dan kerugian seperti judi, riba dan sebagainya meskipun ia mendatangkan manfaat dari segi ekonomi. Oleh itu, amalan rasuah hendaklah dicegah daripada berleluasa. Cara yang terbaik ialah memberikan didikan agama Islam sejak dari kecil lagi agar keimanan tersemai di dalam jiwa mereka. Apabila keimanan ada dalam jiwa setiap orang, nescaya segala perkara-perkara mungkar dan maksiat akan terhindar daripada mereka, sekaligus membina masyarakat dan negara yang aman dan makmur. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.